sepanjang 12 hari ni. Jadi alhamdulillah kita dah berkumpul dah, semua urusan beg semua dah settle. Semua dah masuk dalam kan beg. Okey. Dan kita punya flight pada pukul 3 petang. Flight kita pukul 3 petang. Jadi kita akan masuk nanti lebih kurang dalam pukul 1. Pukul 1 dah kena masuk dah. Jadi kalau kita masuk pukul 1, Zuhur tak lagi tu. Pukul 1 baru azan. Jadi jangan solat lagi. Pukul 1 tu berkumpul balik dekat sini. Boleh? Jadi lepas daripada taklimat ni, tuan-tuan bebas untuk nak makan tengah hari ke, untuk nak beli-beli apa yang dekat sini dulu. Okay? Siap-siap. Bagi yang orang lelaki, saya sarankan pakai ihram bawah siap-siap. Okay? Pakai ihram bawah siap-siap. Dan juga pakai slipper. Okay? Dan jangan pakai slipper. Nanti yang bagi lelaki, ihram dia di atas, pakai di sana lah. Di dalam kapal terbang nanti. Okay? Maknanya dalam masa panjang ni boleh makan tengah hari. Kemudian sebelum datang ke sini, tuan-tuan semua kena ada dalam keadaan berwuduk. Ambil wuduk siap-siap. Kawasan ni banyak tempat wuduk, ambil wuduk siap-siap. Nanti kita akan solat Zuhur. Kita dah berkumpul kat sini pukul 1. Kita akan masuk melepasi immigration. Kemudian kita akan melepasi dalam immigration, masuk ke dalam nanti. Kat dalam nanti kita akan tengok dekat boarding pass kita tu ada nombor. Nombor dia C17. Pada tulis. Kita akan bergerak bersama lah. C17 tempat kita menunggu kapal terbang. Dekat situ nanti ada surau untuk kita solat kat situ. Okay. Jadi ambil wuduk siap-siap semua kat sini. Tandas pun semua kat sini. Sebab apa? Kat dalam sana kemungkinan ramai. Ramai orang-orang jemaah-jemaah lain. Jadi menyebabkan ramai tu, kita ambil wuduk siap-siap lah. Dekat sini supaya tak jam dekat dalam tu. Okay. Dan nanti sebelum masuk nanti, pastikan beg kita tu jangan ada yang larangan. Benda-benda larangan lah. Seperti pisau, bawa air ke kan, benda-benda gunting ke, benda tajam. Pastikan yang tu kena bawa keluar lah daripada beg kita kecil. Sebab kat dalam nanti dia akan check. Okay. Sebelum tu saya tanya, semua dah dapat pasport ke? Pasport dapat dah? Semua check betul-betul. Sekarang tak ada pula pasport. Pasport jangan simpan pada orang lain. Kena simpan sendiri. Saya tak nak ada wakil. Kadang-kadang di keluarga kan, dia wakil dia pegang semua 5 pasport. Jenuh. Nanti kat dalam nanti susah nanti. Apa? Ini boleh tak masalah. Dia jangan yang besar. Besar tak boleh. Jangan lebih 100 tu 5 je kan. Tak silap 5 je. Tengok belum. Kecil tak apa. 60. Okay. 60 okey. Jadi pastikan semua ada pasport. Pasport. Dan pastikan dalam pasport tu ada visa umrah. Ataupun ada seorang tu visa melancong. Visa dapat lah. Pasport ada pun tengok, ada tak visa. Kalau tak ada, tak boleh berlepas. Sebab dia akan tengok pasport dan juga visa. Visa umrah, betul. Dia ada visa Arab tu kan. Visa kita lah. Pastikan visa ni, kertas ni jangan hilang. Pastikan dia lekat dekat pasport tu. Jangan cabut. Sebab nanti dekat immigration di Saudi dia akan tengok. Dia akan tengok untuk nak cop kita punya pasport masuk ke dalam Saudi. Okay? Kalau tak ada visa tu, kita tak boleh masuk. Ada klik, ada lah. Okay? Jadi kalau ada visa tu, tak boleh masuk lah. Dia punya tak klik ke? Ada. Okay? Mana? Semua ada kan? Tak klik dah. Dia dah stapler dah. Dia kata kecil tu. Yang tu jangan hilang tu. Pastikan bersama. Jangan cabut. Dia ingat kata apa pergi cabut buang pula. Habis nanti tak boleh masuk. Okey? Pastikan bersama. Okey? Pasport ada. Kita kena merujuk kepada namal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu dimulai dengan niat. Wa innama likulli ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi siapa yang berniat kerana Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat. Faman kanat hijratuhu lid dunya, siapa yang berhijrah kerana dunia ataupun yusibuha, ataupun wanita yang dinikahi, maka dia akan dapat dunia dan wanita tersebut. Maksudnya apa? Kita nak pergi suatu tempat yang baik ni, kita kena niat yang betul dulu. Maksudnya niat kita ni bukan kerana orang lain. Jiran aku pergi ni, aku nak pergi juga. Tak boleh. Ataupun aku punya tempat kerja semua dah pergi, aku tak pergi. Dia niat kerana orang lain, bukan kerana Allah SWT. Maka dia tak dapatlah pahala umrah tersebut. Jadi nak dapat pahala umrah ni, pastikan niat kita kerana Allah SWT, barulah amalan kita ini akan diterima oleh Allah SWT. Boleh faham Jadi
Tuan-tuan pun dah berniat dengan baik, insya-Allah. Jadi sepanjang 12 hari ni tuan-tuan dah waris dah. Dah bagi tahu dah pada ahli keluarga kita, dah tinggalkan wasiat dah semua. Wasiat tinggal lah. Ada. Ni cerita betul ni. Sebab ada jemaah saya pergi sebelum ni 40 orang, balik 39 orang, seorang meninggal. Bila seorang meninggal, dia tak ada bawa wasiat. Masalah. Jadi sementara ni tak boleh bagi tahu lagi kat ahli keluarga wasiat apa kita nak bagi ni. Contoh ada harta-harta benda yang kita tinggal, ada hutang-hutang kita yang kita belum bayar lagi ke apa, maklumkan pada ahli waris supaya mereka tahu. Mana tahu kemungkinan di antara 20 orang ni terpilih seorang mati kat sana ataupun beberapa orang yang mati kat sana, maka dengan wasiat itu akan membantu. Okey, boleh jadi wasiat-wasiat tu, jadi kita doalah supaya Allah pemudahkan urusan kita sepanjang kita nak mengerjakan umrah ni. Lagi-lagi sekarang ni saya tengok sana musim panas lagi. Keadaan panas apa semua, jadi kita akan sentiasa minum air Zam-Zam banyak kat sana, insya-Allah lah, dekat kawasan di Mekah dan juga Madinah nanti. Okey. Jadi alhamdulillah, setelah kita dah selesai dah urusan beg apa semua, kita nak masuk ke dalam. Okey. Jadi sebelum kita nak mulakan nanti, tuan-tuan semua dah rujuk kan tentang tata cara nak buat umrah, dah tahu kan? Nanti macam biasalah, sebelum dah bersiap nanti pastikan orang lelaki ihram di bawah dulu, di atas di kapal terbang nanti, dan pastikan semua pakai slipper orang lelaki. Orang lelaki dia kena dalam keadaan pakai slipper dan ihram yang bawah dulu. Atas nanti baru kita pakai sebelum berniat. Okey. Orang perempuan umrah dia macam mana pakaian dia? Macam ni je lah. Pakaian orang perempuan ihram dia mudah je, hanya menutup aurat saja. Tak kira lah pakai dia warna apa sekalipun, hitam ke putih ke kelabu ke, tak kisah. Yang penting menutup aurat, dah boleh jalan untuk buat umrah. Okey, cuma orang lelaki ni ada pakai khas, iaitu ihram, pastikan dia pakai bawah. Nanti di atas kapal terbang barulah kita akan tukar. Okey. Flight kita pada pukul 3 petang. Jadi kita akan sampai di airport Jeddah pada pukul 7 malam waktu Saudi. 7 malam waktu Saudi. Okey, jadi perjalanan kita daripada KLIA ke airport Jeddah lebih kurang 8 jam. Lama tu 8 jam tu. Biasa naik flight 8 jam. Okey, biasa dalam flight tu tuan-tuan rehat je lah. Saya kalau boleh tuan-tuan, saya minta tuan-tuan tidur. Sebab apa saya nak minta tuan-tuan tidur rehat? Sebab kita nak gunakan tenaga nanti ketika tawaf sa'i tahallul nanti. Jadi banyak tenaga kita nak guna, jadi rehat kat dalam flight nanti. Waktu makan-makan, cumanya kita nanti solat nanti Zuhur kita akan buat jamak. Kita buat jamak siap-siap Zuhur dan Asar, jamak tasar Zuhur dan Asar. Kemudian kita akan solat Maghrib dan Isyak dekat mana? Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Macam dah tahu ni? Dah tahu dah. Patut dah tahu. Kita solat di Masjidil Haram. Sebab apa? Saya takut nanti ada solat kat airport Jeddah pula nanti. Jangan. Di airport Jeddah tu kita tengah dalam sibuk ngambil beg dengan immigration, naik bas, sampai di hotel saya bagi masa sejam rehat apa semua, mandi, kemudian ambil wuduk siap, turun, baru kita solat di Masjidil Haram, solat jamak Maghrib dan juga Isyak. Kemudian barulah kita start umrah. Start lakukan tawaf sa'i juga tahallul. Okey, boleh faham Okey. Bagi yang wanita, yang ada tak yang sedang datang haid? Kalau tanya ni mesti tak mengaku. Betul tak? Malu lah tunjuk. Kan? Jadi kalau sekiranya yang sedang datang haid ataupun yang takut, dia tak datang haid lagi tapi dia takut ketika di Mekah nanti datang haid, maka dia perlu berniat bersyarat. Dia faham niat bersyarat. Dah tahu dah niat bersyarat macam mana? Dah tahu dah? Ada buat buku tu kan? Tengok je buku tu, tak perlu hafal tak apa. Tengok buku tu, dia dah bagi tahu dah. Yang pertama, masa niat, masa setengah jam sebelum landing di airport Jeddah, kita akan berniat di mana? Qarnul Manazil. Dekat situ nanti barulah kita akan berniat umrah. Sebut yang pertama, masa dah sampai ni kita kena berniat. Pastikan sebelum berniat tu kena pastikan ihram kita dah pakai. Orang lelaki semua dah pakai lengkap. Pakai ihram semua dah lengkap, dan perempuan pun dah sempurna auratnya, barulah kita berniat. Orang lelaki terutamanya dia kena tahu pakaian dia, pastikan dalaman pakaian yang berjahit semua kena buka. Semua kena buka dan kena tanggalkan hanya tinggal 2 pakaian je, iaitu ihram di atas dan juga ihram di bawah. Pakai ihram. Okey? Itu kena pastikan lah. Lepas dah tengok kita ihram kita dah cantik, dah pakai elok, barulah kita berniat umrah di miqat Qarnul Manazil setengah jam sebelum landing di airport Jeddah.
Kena ingat tu, setengah jam. Pastikan, sebab apa? Yang mana yang 8 jam tu kemungkinan kita tertidur ke apa ke, kejutkan kawan kita. Cakap kita dah sampai ke mikot ni, nak kena mikot dah, ihram kita pakai siap-siap apa semua. Masa tu dah sampai di tempat mikot, barulah kita berniat umrah. Sebutannya hanya labbaika umratan ataupun Allahumma labbaika umratan. Itu saja sebutan sebutan untuk niat umrah. Kemudian bagi yang takut, bagi wanita yang sedang haid ataupun yang takut datang haid nanti, maka dia hanya berniat bersyarat. Niat bersyarat macam mana? In habasanun habisun fi mahilli haitsu habastani. Dalam buku tu ada kan? Tapi tak sebut bahasa Arab. Saya sebut Melayu boleh tak? Boleh. Sebut je, cakap apa? Sekiranya aku terhalang, maka di situlah tahallul aku. Itu je niat bersyarat. Sekiranya aku terhalang, maka di situlah tahallul aku. Maksudnya apa? Kalau terhalang, contohlah tiba-tiba tawaf kan, tiba-tiba dah haid, maka dia tak perlu terus tawaf. Dia kena duduk kat bilik sehingga bersih 1 hari, barulah dia boleh sambung semula di tempat tawaf tersebut. Okey? Tuan-tuan pun dah faham kan situasi tu kan, dah belajar dah, khusus semua dah faham. Cuma kita nak ingatkan balik je, nak ingatkan balik supaya senang nanti sampai ke tempat kejadian kita dah tahu dah apa nak buat. Okey? Jadi ni keadaan tu kena pastikan lah. Sebab rukun ni, sebab dalam umrah rukun yang pertama niat di miqat. Siapa yang tak niat kat miqat, dia tak ada umrah, dia pergi saja je Mekah. Kena pastikan niat, kena jaga, iaitu ketika di miqat, iaitu kerana manazil, setengah jam sebelum landing di airport Jeddah. Okey. Lepas kita dah berniat, apa yang Nabi ajarkan pada kita ialah sunnah ialah bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik, sebutan ni kena sebut oleh semua orang, tetapi hanya lelaki saja yang bersuara yang kuat dan perempuan suara yang perlahan saja. Yang itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi waktu talbiyah tu sewaktu bila? Selepas berniat di miqat, sehingga waktu bila? Sehingga nampak Kaabah. Bila nampak Kaabah je, nanti masuk Masjid Haram, nampak Kaabah, berhenti talbiyah kita. Kita boleh faham maksudnya masa tawaf ni tak boleh talbiyah lah, kita berdoa masa tu, berzikir masa tu. Boleh faham itu keadaan kita nanti. Tak apa, nanti dah masa saya akan bagi tahulah sunnah-sunnah yang diajar oleh Nabi ketika berniat, ketika talbiyah, sehinggalah kita bertahallul. Okey? Maksudnya lepas kita dah berniat di miqat nanti, kena jaga patah larang. 13 perkara tu kena tahulah. Tak boleh pakai minyak wangi, tak boleh bergunting dan sebagainya, sehinggalah sampai tahallul, barulah kita boleh selesai daripada ihram tersebut, larangan tersebut. Okey, boleh faham itu sedikit untuk kita feedback balik supaya tuan-tuan boleh nampak perjalanan kita umrah nanti, insya-Allah. Okey? Itu antara benda yang perlu kita tahu sebelum kita nak mengerjakan umrah. Manasik cara Nabi SAW melakukan umrah. Yang pertama berniat di miqat, yang kedua ialah tawaf 7 pusingan, dan yang ketiga sa'i ni 7 pusingan ke 7 berulang alik? Okey. Sebab apa? Sebab dulu kita pernah cakap 7 pusingan, dia pergi pusing. Dia pergi pusing daripada Safa pergi Marwah, pergi Safa balik. Itu kira satu pula. Salah tu. Dia ulang alik, maksudnya Safa ke Marwah satu, Marwah ke Safa balik 2, macam tu. Okey. Kemudian last kali rukun yang keempat, tahallul lah. Lepas tahallul barulah selesai umrah kita. Okey. Kemungkinan sebelum subuh dah selesai lah. Kita akan solat subuh di Masjid Haram pada pukul 5 pagi. Kemudian lepas tu barulah kita akan balik ke hotel untuk berehat. Okey. Jadi perjalanan kita ni panjang ni. Jadi saya minta tuan-tuan dalam flight nanti rehat lah 8 jam tu. Rehat secukupnya, makan semua. Nanti kita nak buat tawaf sa'i tu dalam keadaan kita dah ada tenaga nanti, insya-Allah. Okey. Jadi bila kita nak berangkat ni, dalam keadaan kita doa supaya Allah Ta'ala pemudahkan urusan kita sepanjang-panjang kita berada kat sana. Okey, yang tu kita minta supaya dipermudahkan. Yang pertama kesihatan kita lah, supaya tak jatuh sakit apa, kita doa kat sana nanti. Dalam perjalanan kita bergerak dari satu tempat ke tempat dalam keadaan yang baik, insya-Allah. Okey. Jadi saya tak ambil masa yang panjang sebab tuan-tuan mungkin nak makan. Sekarang dah pukul 12. Okey, jadi pukul 1 ada sejam lagi lah. Pukul 1 berkumpul di sini balik, semua berkumpul. Okey, lepas dah berkumpul, barulah kita akan berangkat masuk sama-sama di tempat balai immigration. Tunjuk pasport, dan masa tu masuk ke dalam. Kita akan masuk melepasi checkpoint bag.
Kemudian barulah kita akan menunggu di tempat C17 di dalam sana. Itu saya akan bawa sama-sama lah. Selagi tak cukup 20 orang, kita tak akan bergerak. Sebab nanti takut dia tak tahu jalan nanti. Okey. Jadi Alhamdulillah, kita diakhiri dengan doa supaya Allah memudahkan urusan kita sepanjang kita berada di Mekah nanti insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya bil ahwa innaka samiun qaribul mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka ridaka wa jannah wa na'udzubika min saqatika wa an-nar. Allahumma ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wal mahya wal mamat wa min syarri fil masiihid dajjal. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau pemudahkan urusan kami, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau berikanlah kepada kami umrah yang makbulah, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau lapangkanlah kami dalam keadaan kami mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau peliharalah keluarga kami, anak-anak kami, isteri kami, dan juga segala apa yang kami tinggalkan semata-mata untuk kerana-Mu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau pemudahkanlah segala urusan kami, apa yang kami hajati selama ini, yang pada hari ini bersyukur pada Allah Ta'ala dengan apa yang telah Allah telah berikan, iaitu umrah pada hari ini untuk keselamatan kita semua, insya-Allah. Allah pemudahkanlah segala-galanya, insya-Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya rahman ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita selesai doa.